Rasanya internet lambat lah, tak tahu kenapa. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Okey, cikgu sekarang akan sambung ya mengenai perbincangan soalan yang ada pada set yang ketiga. Tapi sebelum itu, cikgu singgah terdahulu pada soalan set 2 dulu ya, essay. Pada minggu lepas, kalau anda ingat, kita ada bincang satu soalan essay ya. Ya, kertas 2 soalan essay, soalan terakhir nombor 11, bahagian C nombor 11, iaitu soalan respon terbuka. Murid-murid, okey, kalau anda tengok pada skrin kamu ataupun kertas ke nota ataupun apa-apa bentuklah yang kamu ada, sama ada soft copy ke hard copy, kamu diberikan satu menu makanan untuk ibu yang mengandung. Jadi cikgu faham, ada antara kamu kata, cikgu sebenarnya macam mana menulis soalan ini? Menulis jawapan lah, bukan soalan, silap menulis jawapan. Kamu diberikan benda ini. Jadi berdasarkan pengetahuan anda, justifikasi ada ke tak menu ini sesuai atau tidak bagi ibu mengandung itu. Jadi untuk murid-murid semua, cikgu dah cuba tanya, kalau justifikasi, okey, ataupun wajarkan, dia sesuai atau tak sesuai itu memang dua pilihan jawapan yang berbeza. Dua-dua pun terima okey. Tapi kalau ikut kawan kamu yang Ising sebut pada minggu lepas berdasarkan kepada nombor 2. Okey. Dia kata, dia sebab soalan nombor 2 ini ada nyatakan menu carian baru yang boleh mengelakkan masalah kesihatan. Jadi dia anggapkan satu itu adalah tidak sesuai. Boleh je. Jadi markah pertama macam mana kamu nak dapat, cikgu pun tak nak buang masa. Kalau anda tengok di sini ya. Cikgu buka Microsoft Word, cikgu akan tulis pada sebelah kiri dan kanan perbezaan jawapan. Andai kata kamu mulakan esei kamu ya. Okey, kamu mulakan esei kamu itu dengan katanya menu makanan itu adalah sesuai. Okey, kalau kamu kata sesuai ya. Sesuai bagi ibu mengandung. Cikgu nak buat perbandingan ya. Kamu tengok ya, tengok jawapan kamu. Tengok jawapan kamu sambil tengok jawapan cikgu ya. Okey? Kalau inilah memang markah pertama, kamu nyatakan pendirian kamu dulu. Ya. Jadi kalau kamu nak kata menu makanan itu adalah tidak sesuai, silakan. Tak ada masalah. Jawapan yang bagi pun dia jenis cenderung tidak sesuai. Tak apa. Dia tengok macam mana cikgu tulis ya. Jadi kita pergi ke peringkat 2. Peringkat 2 Kalau kamu kata sesuai, andai katalah. Okey? Kamu pun boleh nampak. Nasi lemak. Contoh cikgu pilih nasi makanan Nasi lemak, kari pap, nasi. Tapi ini cikgu perlu bagi cadangan lah. Seandainya kalau kamu dapat tuliskan lengkap apa yang diberikan dalam set soalan itu sebenarnya lagi bagus lah. Kalau kamu boleh kata satu set lengkap nasi lemak, 2 ketul kari pap, cikgu perlu tulis semua ke? Ikut kemampuan anda. Memandangkan sekarang soalan ini cenderungnya banyak jawapan. Okey, sebab banyak pilihan kat sini. Disarankan tulis 2 ataupun lebih makanan lah untuk menampakkan pemakanan sepanjang hari itu. Sepanjang hari. 2 mangkuk nasi. Dan juga mungkin kamu nak kata dan contoh kita lagi pilih makanan fried chicken tak sesuai. Dia kalau nasi sesuai nasi lemak, sebab lemak itu dia lebih cenderung kepada panggil apa itu? Panggil apa ya? Protein dan juga lemak santan itu. Jadi tak apa. Yang penting kamu nampak yang point kat sini dan satu, kalau lah kamu nak kata minuman berkarbonat lah. Minuman berkarbonat pun boleh. Mengandungi karbohidrat. Okey, yang mencukupi, andai katalah. Kalaulah kamu nak kata tidak sesuai, jawapan dia pun lebih kurang sama saja. Kalau kamu nak kata tidak sesuai, kita pergi ke bahagian tidak sesuai peringkat kedua. Satu set nasi lemak bla 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 mengandungi karbohidrat yang berlebihan.
Jadi kalau mencukupi ini, kamu punya jawapan akan cenderung apakah sebenarnya fungsi. Kalaulah ini adalah peringkat, murid-murid, kalau ini adalah peringkat, ini peringkat pertama, ini peringkat kedua, andai katalah untuk karbohidrat kamu akan sambung fungsi karbohidrat. Jadi karbohidrat yang mencukupi ini akan membekalkan cukup tenaga, tidak, jawapan kamu tidak lengkap. Cukup tenaga untuk apa? Untuk perkembangan fetus dalam rahim ibu ataupun dalam panggil apa itu dalam memang rahim panggil apa ya, dalam uterus. Kalaulah kamu nak cukup tenaga untuk pembahagian sel adalah lebih baik. Pembahagian sel fetus dalam uterus ibu. Yang pentingnya murid-murid, kamu perlu faham ya, tenaga untuk apa perlu nyatakan. Okey, untuk apa perlu nyatakan. Jawapan pun bagi yang tidak sesuai. Andai kata kamu tuliskan jawapan yang tidak sesuai, maksudnya menu makanan itu tidak sesuai ya. Bukan jawapan yang tidak sesuai, tapi menu makanan itu tidak sesuai. Okey, kamu akan sambung. Ya. Karbohidrat yang berlebihan, okey, boleh menyebabkan ibu mengandung itu menghidap kencing manis ataupun diabetes mellitus. Contoh. Okey, jadi kamu pun boleh nampak. Sebenarnya dia lebih kepada macam mana ya, calon itu untuk menulis ataupun mempersembahkan jawapan anda. Cikgu nak tulis lagi satu ya. Contoh, kalau kamu kata menu itu tak sesuai. Sebenarnya kalau ikut cikgu dia boleh tulis dua-dua. Tapi lebih cenderung tak sesuai. Okey, lebih cenderung tak sesuai. Tapi kalau anda dah sambung pun boleh. Okey, contoh Okey, salad hijau. Okey, mengandungi pelawas dan vitamin yang mencukupi. Kalaulah kamu pilih untuk tidak mengandungi, boleh je. Okey, cikgu pun tulis lah. Salad hijau. Cikgu tulis ya. Salad hijau pada makan malam, okey, adalah mengandung ataupun kamu mengandungi pada makan malam saja mengandungi pelawas dan vitamin yang tidak mencukupi. Maksudnya kamu nak sarankan ini ya, kata kalau anda tulis menu itu tidak sesuai, maka dia lebih logik untuk bawa kedua. Tetapi sebenarnya satu itu kalau kamu kata sesuai, tidak salah pun untuk dua itu kamu nak kata macam upgrade dah mencukupi tapi tambah lagi pun lagi bagus. Itu je dia, tak ada masalah pun. Salah hijau Jadi kamu pun cakap andai kata pelawas mencukupi, jadi kamu pun cakap lah pelawas dalam salah hijau akan membantu ibu mengandung itu mengelak untuk mengandung dari cikgu nak besarkan lah supaya anda boleh nampak lah. Akan membantu ibu mengandung dari menghidapi sembelit, constipation, mengelakkan. Namun kalau kamu cakap tidak mencukupi, kamu cakaplah pelawas yang sikit ini akan menyebabkan ibu mengandung dijangkiti sembelit atau menghidap. Mengandung itu dihidap, bukan dijangkiti. Jangkiti mesti mikroorganisma, dihidap.
sembelit. Vitamin ini yang menjadi cabaran. Okey, andai kata kamu tak tulis pelawas, kamu tak terangkan. Kamu dapat markah tak murid-murid? Kalau anda tengok di sini. Okey, kalau kamu tengok di sini, kamu memang dapat markah. Kalau anda tengok pemakanan serat pelawas, kekurangan pernah menyebabkan sembelit. Sayuran mengandungi serat. Okey, memang dapat untuk P8 dan P9 ni. Tetapi untuk vitamin ni cikgu macam mana saya nak tulis? Ini cikgu kata respon terbuka. Respon terbuka. Andai kata kamu nak kata salah hijau mengandungi ataupun kalau kamu nak ubahkan struktur ayat boleh je. Vitamin contoh kalau untuk salah hijau vitamin B yang mencukupi dalam salad hijau boleh membantu pembentukan tulang dan gigi untuk fetus. Tapi benda ini dia sebenarnya bergantung kepada skema. Salah hijau ini jarang kita kaitkan pada vitamin A, vitamin C. Jarang. Tapi kalau kamu nak sebut setahu Jeku dalam SPM semua terima. Janji kamu bagi satu vitamin dengan fungsi dia yang khusus. Kalau kamu kata vitamin A untuk pembentukan tulang dan gigi, salah lah. Kalau kamu nak kata vitamin A untuk untuk penglihatan, untuk pembentukan penglihatan yang baik untuk ibu, boleh. Manakala kalau kamu nak katakan kurang vitamin C yang kurang, saya tak nampak pun dia makan buah sebab saya nak katakan salad vitamin C yang kurang. Ya, boleh menyebabkan ibu mengandung itu mendapat apa murid-murid? Vitamin C kurang? Mendapat scurvy. Ataupun gusi gigi berdarah lah. Pun terima. Saya setahu je kuat yang selagi kamu boleh kaitkan fakta, sebab sekarang penulisan fakta itu dah memang sangat-sangat luas, terbuka. Maka kalau anda tulis, yang biasanya murid mendapat masalah untuk tidak mendapat markah adalah mereka gagal menyatakan sama ada mencukupi ataupun berlebihan ini. Ini perkataan yang biasanya murid hilang markah. Murid juga hilang markah dengan tidak menyebut makanan. Dia terus nyatakan pemakanan, mereka terus sebut makanan ataupun menu makanan ini mengandungi kurang karbohidrat. Sebab dia tak spesifik. Jadi aku highlightkan dengan hijau. Tengok jawapan kamu itu kata juga tengok jawapan kamu. Kalau anda tidak mampu kaitkan kelas makanan dengan salad hijau ini, tak boleh buat apa-apalah. Okey, tak boleh nak buat apa-apa. Kalau anda tengok lagi secara mendalam, cikgu, bukankah kalau saya justifikasikan ini adalah menu yang sesuai, patut saya terangkan terdahulu, patutnya saya terangkan terdahulu gizi seimbang. Mengandung itu ada sesuai kerana menu ini memaparkan gizi seimbang di mana mengandungi semua kelas makanan pada nisbah yang betul. Ini sebenarnya adalah markah kedua. Kamu terangkan sesuai ke tak sesuai ni. Ini fakta pertama, kamu memberikan pendirian. Ini memang ada markah. Kalau kamu tak tulis, memang tak dapat lah. Tak dapat, bukan salah, tak dapat. Okey? Dan kalau kamu nak kata tidak sesuai kerana dia memaparkan, kerana ini memaparkan gizi yang tidak seimbang. Di mana mengandungi semua kelas makanan pada nisbah yang salah. Pun boleh, tak ada masalah. Dia itu penerangan markah yang kedua. Jadi adakah tak rasanya Jeku menjawab
pada anda, contohnya Cihin kan tadi tanya, ataupun mungkin juga tanya juga Siti Nadia ke, ataupun Kay Chen ke dan Bini. Rasanya anda faham ke tak apa yang cikgu nak sampaikan? Kalau anda faham, kamu tak boleh nak bagi respon bercakap ke tulis, angkat tangan je, cikgu pun terima je. Rasanya boleh faham ke tak? Cihin tak boleh nak respon ke? Nadia, Siti Nadia dan juga Kay Chen. Siti Nadia, Kay Chen. Okey, kalau anda faham, cikgu harap anda boleh rujuk balik kepada skema jawapan cikgu pun dah bagi. Cikgu dah bagi dalam WhatsApp. Inilah dia. Jadi cikgu perlu menegaskan, selepas buka sekolah nanti, kamu datang sekolah kumpulan A, kamu perlu hantarkan cikgu modul dan set 1, set 2. Set 3 nanti lepas ni kita akan bincang, tapi cikgu tak wajibkan. Hantar. Cikgu akan bawa markah ini ke dalam ujian peperiksaan percubaan lah. Fikirkan letak berapa lah. 5 ke 20 ikut mood saya. Okey? Tapi jangan bagi tahu orang diam je. Yang penting, ketika anda buat ini, kalau kamu salin tanpa memahami, itu yang cikgu sebenarnya risau. Saya risau tau. Okey? Cikgu risau. Kalau boleh, tolong memahami apa yang kamu tulis ya. Yang anda tulis. Okay. Kalau anda tulis untuk kalau kamu tulis yang tidak sesuai, baguslah skema ni. Kalau kamu tulis sesuai, nak cabar diri sendiri, boleh je. Tapi jawapan dia sebenarnya sama je. Kalau anda P1 ni, dia menyebut pasal semua makanan dan kuantiti yang salah, dia memang akan opposite lah, bertentangan. Itu je dia. Lepas, tapi dia punya coding itu akan jadi lain. Coding itu yang jadi lain. Tapi cikgu tak nak sarankan kamu tulis dia sebenarnya kuantiti, maksudnya dia adalah menu yang sesuai. Kalau kita baca ini sekali lagi, okey, cikgu boleh petikaikan sebab hanya salad, dia ada tulis salad. Tapi dia tak cakap dia salad banyak ke sikit. Kita boleh argue sebenarnya. Ini adalah gizi seimbang, menu yang sesuai. Tetapi secara kamu perlu faham dalam menu makanan ini memang karbohidrat tinggi. Terlalu tinggi. Kamu boleh kaitkan terlalu tinggi ya untuk pembahagian sel pembentukan janin ataupun fetal. Boleh. Itu cikgu kata jawapan ini semuanya boleh. Respon terbuka. Lemak pun tinggi. Tapi siapa cakap lemak tinggi ini tak penting? Lemak tinggi pun kamu dah belajar. Lemak ataupun lipid Lipid. Silap bukan lemak. Lipid. Kamu tahu ada secontoh lipid kita panggil fosfolipid. Kenapa cikgu tulis dalam BF English Sekejap. Sorry Contoh fosfolipid. Jadi benda ini tengah rakam Fosfolipid dan juga kolesterol. Kamu pun tak tahu untuk pembentukan membran plasma ataupun pembentukan sel. Untuk pembentukan sel yang sihat. Membran plasma. Jadi dia memang baik. Itu yang cikgu cakap justifikasi wajarkan baik. Dia dua-dua pun boleh. Tapi kita tengoklah mana lagi sesuai. Untuk ini sebenarnya tak salah. Dan satu lagi, protein yang berlebihan. Cikgu, kenapa kamu boleh kata protein yang berlebihan? Logik tuna, sambal sotong, karipap kamu tak cakap apa, kari, okey? Kari, ayam lagi, dade lagi, okey? Burger lagi dan juga kacang dal. Memang protein tinggi. Tapi siapa cakap protein tinggi ni tak bagus? Mungkin ibu mengandung ini ada dua ataupun sepasang. Mengandung sepasang. Panggil apa Kembar. Okey? Jadi itu cikgu nak bagi tahu kamu. Jawapan ini sebenarnya dua. Dua-dua pun boleh. Dia dua-dua pun boleh terima. Okey? Jadi cadangan untuk menu baharu ini ikut kepada yang skema ini. Betul. Okey. Jadi kalau anda tengok cadangan, itu dia cakap cadangan dia tak cakap salin seperti apa yang ditulis Jadi kamu boleh cadangkan banyak benda selagi dia logik. Ingat mesti makanan. Ingat makanan baru kaitkan dengan kelas makanan. Contoh, kalau untuk soalan ini cadangan dia bagi kat sini adalah nasi lemak gunakan beras berang dengan telur rebus. Tadi telur goreng kat atas, dia guna telur rebus.
Dan minum pagi dia cadangkan makan buah sebab dalam atas tu dia tak nyatakan buah. Okey? Dan juga kalau kamu tengok di sini banyak dia gunakan istilah kukus kukus dan salad. Kukus panggang. Kukus dan panggang. Buah-buahan kalau kamu tengok buah-buahan, buah segar, kekacang dan buah pisang, ini semua adalah untuk bergantung pada jawapan kamu. Andai kata kamu cakap makan malam itu atas ini, kalau anda tengok soalan cikgu pergi ke soalan kejap. Okey? Kalau kamu tengok soalan ini, contoh makan malam. Kamu cadangkan dia kalau ikut cadangan jawapan, makan beras parboil dengan ikan kukus. Jadi, kalau kamu kata ikan kukus, apa yang kamu nak cakap? Apa yang kamu nak sampaikan ke sini? Jadi, ikan kukus akan memberikan protein yang mencukupi dan protein mencukupi satu makan tau. Dan pada masa yang sama kurangkan lipid. Sebab dia tidak goreng, kurangkan lipid. Ini poin yang kedua. Okey, kalau kita tengok jawapan kat sini rasanya tak bagi tau. Ada tak? Jap. Jap juga nak tunjuk kalau atas sini tak ada. Ada. Dia mengurangkan pengambilan lipid, pengambilan protein yang mencukupi. Betul lah? Jadi, kalau anda nyatakan macam ni, dia perlu menyatakan ikut jawapan. Dia kata, satu maka bagi setiap hidangan makanan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Dan setiap itu mesti diikuti dengan penerangan. Jadi cikgu, kalau macam tu maka dia banyak dia nak membantu murid sebenarnya supaya dia tak dapat markah kosong pun. Benda ini boleh dapat markah je. Okey, cadangan contoh ikan kukus pada waktu makan malam untuk memberikan protein yang mencukupi dan mengurangkan pengambilan lipid. Jadi protein yang cukupi untuk pembinaan sel baharu, membaiki pulihkan sel yang rosak untuk ibu mengandung. Lipid yang ataupun kolesterol yang kurang boleh mengurangkan penyakit aterosklerosis ataupun mengurangkan penyakit kardiovaskular. Mana-mana je sebut. Jelas ke tak jelas? Fatin dan Coming. Fatino Atira dengan Coming. Jelas ke tak jelas? Wan Rush? Okey? Buan? Okey, bagus ya. Jadi, inilah yang menjadi cikgu seksa. Bukan kamu ya. Kalaulah cikgu sebagai penanda kertas untuk soalan ini, memang kita akan bincang skema. Jadi skema itu akan berdasarkan juga kepada konsep lah. Maksudnya kita akan tengok, kalau kamu cadangkan sarapan makanan macam ni, jadi kamu akan teruskan dengan penerangan. Jadi kita akan berdasarkan kepada kod-kod itu yang akan menjadi satu cabaran. Okey, satu cabaran. Jadi itu saja untuk soalan yang respon terbuka, set yang kedua. Jadi kita sekarang pergi ke soalan yang set 3. Soalan yang set 3 ini. Kalau murid-murid tengok soalan set 3 ini, cikgu harap kamu dah buat ya. Gerak balas tumbuhan thigmotropisme dan juga satu nestic Murid-murid, jawapan itu sudah ada Kalau anda tengok dalam skrin kamu sekarang, soalan nombor 1. Cikgu pun tak nak buang masa. Okey, nestic dan thigmotropisme Yang menjadi teori untuk ulang kaji kamu hari ini adalah peranan oksin dalam zootropisme. Okey? Jadi, kenapa zootropisme ni? Dalam grafik zootropisme. Okey, kalau anda tengok, zootropisme ini dia rujuk pada dua tempat pucuk dan akar. Jadi, cikgu, apa soalan dia sekarang? Apa yang saya nak jawab? Kalau kamu nak cakap pucuk
menunjukkan zootropisme negatif. Betul. Manakala akar ialah zootropisme positif. Okey? Kamu perlu faham apa itu kesan oksin ni. Jadi kesan oksin dah cakap, cikgu pun dah terangkan sebelum ini. Okey? Kalau kita tengok pucuk pucuk menunjukkan gerak bala zootropisme negatif kerana dia tumbuh ke arah berlawanan tarikan graviti. Kenapa? Kita perlu faham kepekatan oksin adalah lebih tinggi di bahagian bawah pucuk. Okey? Dan merangsangkan pemanjangan sel akar. Untuk di akar, cikgu apa dia cakap ni? Kalau kamu ingat, ini adalah benih. Sesiapa yang tak tahu apa-apa, ini dia benih. Kalau mula-mula tumbuh, ini akar, ini pucuk. Cikgu ulang, ini akar, radical dan plumule. Pakar pucuk, plumule. Kita perlu faham disebabkan graviti. Cikgu gunakan hitam ya. Maka oksin akan berkumpul kat bawah. Hitam-hitam ini ialah oksin. Untuk dia bengkok ke atas, maksud dia oksin ini akan memanjang dengan lebih cepat. Bahkan dia panjang dengan lebih cepat. Jadi dia akan bengkok ke atas. Okey? Kalaulah oksin lebih banyak berkumpul kat bawah di akar, dia akan macam mana? Merencak pendek, yang atas pula akan over, lebih panjang. Merencak dan atas tu akan menjadi lebih panjang ke bawah. Jadi dia nampak dia bengkok. Jadi kalau tak tahu, boleh rujuk balik kepada bab 3. Kalau tak silap cikgu, bab 3 buku teks ya. Sekejap. Untuk menunjukkan benda ini betul, cikgu memang perlu menyebutkan bab ya. Cuaca petang ni memang panas lah. Bukan, bab 5. Sorry. Bab 5 Bab 5. Okay. Jonathan, are you following? Alia Najihah boleh ikut tak? Jonathan? Alia Najihah, can I have a response? Okay, bagus. Ya. Yeah. Jadi soalan 1 ni dah kira settle baca. Okay. Apakah fitohormon? Okay. Cikgu terang-terang cakap soalan fitohormon ini cikgu nak masuk dalam percubaan. Jadi siapa yang datang ini dengar tu. Fitohormon cikgu memang nak masuk dalam peperiksaan. Sebab tidak pernah, dia memang tak ada dalam KBSM. KBSM tak ada ya. Dia sekarang masuk dalam silibus KSSM kamu. Secara lebih mendalam. Okay, mendalam. Untuk KBSM dia hanya nyatakan oksin itu je sebenarnya. Jadi dia boleh merangsangkan pemasakan buah, merangsangkan penuaan tumbuhan. Namakan fitohormon tersebut pemasakan buah, etilin. Okay, etilina. Kalau anda lupa ini, kamu perlu fikir balik, cikgu gunakan istilah pisang ya. Pisang. Kalau pisang yang letak tutupkan dengan plastik, bandingkan dengan pisang, kamu pun dah buat eksperimen untuk panggil apa, tomato kan, sama je. Jadi tutupkan pisang dengan plastik, satu pisang biar saja terbuka, yang tutup dengan plastik nampak akan lebih cepat masak berbanding yang terbuka. Okay, cikgu sambung nombor 2. Okay, cikgu ulang ya. Nombor 1 ini bab 5 ya. Kalau siapa yang nak buat ulang kaji bab 5, tingkatan 5. Gerak balas tumbuhan. Untuk nombor 2 ini, sistem limfa merupakan pelengkap kepada sistem peredaran darah. Okey, ini di dalam bab 10. Tingkatan 4 ataupun bab 11. Okey, jadi namakan benda alih X ini, saya rasa tak ada masalah kan. Kalau siapa yang nak tengok jawapan ni, semua boleh dapatlah. Okey, limfa. Dapat huraikan proses pembentukan benda alih X limfa itu. Kita tahu limfa dia tidak ada jantung atau pam sendiri. Jadi dari mana datangnya sebenarnya benda alih itu? Sebenarnya dari darah masuk ke dalam
benda alih tisu. Dari benda alih tisu itu masuk ke dalam limfa. Okey. Jadi kalau anda tengok jawapan di sini ya, pembentukan ini memang ada dalam bab tersebut nyatakan disebabkan diameter arteriole lebih besar, dia akan menghasilkan tekanan hidrostatik yang tinggi. Cikgu, apa maksud dia? Maksud dia, kalaulah okay, kita ada lumen, okay, daripada diameter yang besar, ke diameter kecil, ini yang akan menghasilkan tekanan hidrostatik yang tinggi. Maka kita pun tahu bahawa hampir semua bahan di dalam darah akan meresap keluar dari salur darah disebabkan tekanan hidrostatik yang tinggi. Jadi dia akan meresap keluar selain daripada hanya kecuali sel darah putih yang sel darah merah, platelet dan juga plasma protein yang besar. 3 kecuali itu. Okey, jadi memaksa sebahagian komponen plasma darah terturas ke dalam ruang antara sel. Jadi 10 ke 15% daripada benda alih tisu akan masuk ke dalam kapilari limfa. Sebenarnya jawapan ini ada 8 tau. Kalau tak silap Jeko dah keluar dalam 3-4 kali SPM, struktur, essay, struktur. Memang dah boring dah soalan ini. Okey, dah boring dah. Tapi dia masih keluar. Kejap tanya pembentukan limfa. Kejap dia tanya bagaimana darah itu dikembalikan. Kejap dia tanya bagaimana dia pembentukan benda alih interstis. Jadi benda itu konsep sama. Hanya dia tanya tempat yang berlainan. Okey, tempat yang berlainan. Boleh ikut? Kalau tak boleh bagi tahu ya. Jadi tempat bengkak itu edema. Memang tak salah. Okey, bukan bengkak sebab lebam ya, tak. Dia bengkak itu. Okey. Jadi kenapa wanita hamil biasanya akan ada edema? Suicung ah. Okey, dalam buku teks pun nyatakan saiz fetus yang membesar menyebabkan salur limfa terhimpit, benda tisu tidak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah. Benda alih tisu terkumpul dalam ruang antara sel. Benda alih tisu terkumpul. Bukan limfa ya, benda alih tisu. Okey, ataupun kita panggil benda alih interstis terkumpul dalam ruang antara sel. Jadi tisu badan akan menjadi bengkak. Sebenarnya ini adalah satu evolusi ya, untuk melindungi ibu mengandung daripada cedera. Daripada cedera fizikal. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Yongyi dan juga siapa lagi aku tak panggil nama ya. Naki atau Aileen. Ya. Yongyi dan Aileen boleh faham? Yongyi, Aileen? Okey. Jawapan pun ada ya. Jadi nanti kalau Jiku upload ke YouTube, anda boleh pause tak kasi tengoklah, ataupun Jiku send dalam grup WhatsApp pun tak ada masalah ya. Okey. Dia sambung. Okey, kita sambung ya. Biodiversity bab 8 tingkatan 5 ya. Lama juga tak tanya dah. Minta mengecam apakah kingdom ataupun alam yang ada. Okey, tak nak buang masa. Jawapan pun dah bagi di sini. Eubacteria dan protista. Okey. Apakah jenis nutrisi untuk alam C atau fungi? Okey, yang cikgu nak sebut di sini adalah sesiapa yang mulakan jawapan dia sepatutnya ada markah lah, tapi kadang-kadang tak ada juga. Kalaulah kamu dapat soalan macam ni, okey, sepatutnya anda nyatakan alam C ialah fungi. Belajar bagikan dulu apa itu alam C. Biasanya ada markah, biasanya. Tapi untuk yang skema ini dia tak bagi. Dia tak bagi ya, jadi tak apa. Bagikan nama pada label yang kosong. Jadi jenis nutrisi untuk fungi adalah saprotrof,
Dia mempunyai struktur HIFA. HIFA merembeskan enzim untuk mencernahkan organisma yang mati. Dia lain daripada heterotroph yang holozoid macam kita. Kita holozoid, manusia holozoid ya. Kita akan telan makanan, enzim cernahkan dalam badan. Okey? Yang ini HIFA menempeskan enzim di luar. Keluar sel, di luar badan. Cernahkan, baru mereka resap, menyerap nutrien yang telah dicernahkan. Okey, kita sambung. Okey, banyak kotor, terangkan satu penyakit yang boleh disebabkan pada amalan tersebut. Okey, ya. Kotor itu, cikgu, boleh tak saya tulis cirit-birit? Tak boleh ya? Cirit-birit, siapa yang tulis cirit-birit ini? Cirit-birit sebenarnya bukan penyakit, dia panggil simptom. Okey, simptom. Ataupun kalau ikut BM kita panggil gejala. Sorry ya, simptom SY ya. Simptom, BM kita panggil gejala. Contoh, kalau kamu dapat kolera ke tahun, kamu akan ada simptom cirit-birit. Maksudnya muntah atas, bawah, keluar berak air. Jadi, dia disebabkan oleh bakteria Vibrio cholera. Okey, disebabkan oleh vektor lalat, vektor bakteria. Okey, yang ini paling penting dia sebut lalat. Jadi lalat pindahkan bakteria ke atas makanan dari kawasan sampah. Siapa ada soalan untuk ini? Saya suka soalan set 1, 2, 3 termasuk 4 itu ya. Sebab dia menggunakan banyak aplikasi hidup ya. Soalan ini kalau anda buat betul-betul dan buat ulang kaji, cikgu yakin SPM nanti memang membantu anda untuk mendapat A. Bukan mendapat PAS saja. Kalau kamu buat bersungguh-sungguh, A membantu ya. Daripada kamu pergi mendengar seminar, ya seminar pun akan cakap. Okey, contoh seminar akan cakap contoh nombor 4 ini. Sistem pencernaan manusia memang keluar. Memang dia akan keluar. Okey. Tapi dia keluar sebagai apa? Esei ke struktur. Kalau anda cakap esei, struktur pun je. Jadi kalau kamu tak buat ulang kaji, boleh ke tak kamu sebut apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu D? Tak boleh. Memang tak boleh. Okey. Minta tolong belajar baik-baik. A itu enzim yang dirembeskan di mulut itu ialah amylase. Okey, amylase. Boleh ikut ke tak? Okey, cikgu nak tanya juga sebab cikgu memang laju ni ya. Yang penting, boleh ikut ke tak? Nadia Farisha. Okey, apa soal asyik dia pula? Nadia Farisha? Boleh? Siti Nadia? Siti Nadia? Are you there? Boleh ya? Jadi cikgu sambung ya. Okey, apakah fungsi enzim di A tu, amylase? Ini yang cikgu nak cakap. Okey, jawapan dia menghidrolisis terima, mencernahkan terima, mengurai. Sebenarnya ada perkataan, tapi kalau jawapan dah bagi hidrolisis dan terbayar hidrolisis. Sesiapa yang gunakan istilah menukarkan, dia memang tukar, tidak terima. Okey, tukar memang dia tak terima. Sebab enzim amylase tu yang penting kamu mesti nyatakan yang point dia ialah besar menjadi kecil. Substrat besar menjadi kecil. Jadi, kamu kalau kata tukar, ada ke tak kamu rujuk kecil ke besar ke kecil? Dia benda itu tidak bertanggungjawab. Hidrolisis jawapan yang terbaik sebab kamu akan guna air. Dengan bahasa lain kanji, dengan adanya air baru dia akan tukar kepada maltosa. Maltosa dengan ada amylase. Okey, air. Jadi hidrolisis jawapan yang terbaik sebenarnya untuk enzim pencernaan makanan. Jadi dalam pH air liur, julat dia neutral, diterima. Jadi siapa yang tulis pH, nilai pH, pastikan nilai itu adalah antara 6.5 ke 7.5 ya. Kalau anda tulis yang lain 5.5, semua salah. Mesti julat dia ini nilai dia. Okey, kita pergi ke 4B1 pula. Namakan organ C.
Kalau anda tengok di sini, C itu ya pankreas ya. Pankreas. Okey, yang paling best kalau anda tidak keberatan, B2 ini kanser tak penting. Yang penting organ C dia dibuang. Ini penting. Buat 1 star. Ya. Inilah soalan cenderung untuk sistem pencernaan baru-baru ini. Contoh saya dapat soalan ini. Kalau kamu jawab soalan yang atas tadi set 2, ya. Perut dibedah, dipotong. Kenapa? Supaya orang itu yang nak kuruskan badan, dengannya perut itu dibuang. Dia akan cepat senang rasa kenyang. Makanan yang masuk ke perut pun sikit, jadi dia tidak akan makan banyak. Jadi bentuk badan boleh dikekalkan. Itu cerita lain. Jadi untuk ini organ C pula yang dibuang. Organ C itu apa? Cikgu dah cakap kalau boleh dan namakan organ C itu pankreas. Jadi apakah kesan kepada proses pencernaan ayam goreng? Cikgu, pankreas bukan insulin dan glycogen saja ke? Tidak. Pankreas ada enzim pankreas. Siapa yang tak tahu, tak pernah buat ulang kaji. Ya, cikgu mengakui dah cikgu tak buat kelas Google Meet macam ni. Tapi cikgu nak bagi tahu, ada enzim pankreas. Enzim pankreas ini ada amylase. Ada amylase. Dan paling tidak pun kamu tahu ada lipase. Okey, cikgu, amylase itu bukan kat mulut saja. Tak, pankreas pun menghasilkan amylase. Okey, beza amylase di mulut di pH neutral. Enzim pankreas pula dia di keadaan alkali. Ada beza di situ. Buat nota kat situ, buat belajar. Jadi apabila pankreas dibuang, tiada rembesan jus pankreas. Gariskan jus pankreas. Kalau siapa yang nak cakap tiada rembesan enzim, sepatutnya ini ada 2 markah yang berbeza. Pertama, dia tak ada jus pankreas. Point pertama. Tiada jus pankreas bermaksud tiada enzim. Point kedua. Okey, dia memang point kedua. Jadi enzim apa? Enzim trypsin dan enzim lipase. Okey? Ini sebab point pertama, ini point kedua. Jadi sebab tak ada enzim lipase dan enzim trypsin tu, lipase dulu. Kalau lipase, pencernaan lipid ada tidak lengkap, ataupun kamu boleh nyatakan dengan secara lebih spesifik, lipid tidak boleh dihidrolisis kepada asid lemak dan gliserol. Okey? Manakala kalau kamu nyatakan untuk trypsin pula, polipeptida tidak dapat dihidrolisis kepada peptida. Soalan murid yang lazim tanya, cikgu, boleh ke tak saya tuliskan dalam bentuk persamaan? Boleh. Tapi tengok persamaan kamu, ada ke tak kamu tulis air? Tak tulis air, salah. Sorry. Peptida. Okey, dah mesti nyatakan trypsin enzim. Baru boleh dapat markah. Untuk lipid campur air, dia akan membentuk asid lemak dan gliserol. Okey? Lipase. Terima? Terima. Dan harus ada air. Good luck lah siapa yang tulis persamaan. Okey? Sepatutnya ini adalah 2 jawapannya. P2 maksudnya dia adalah 2 jawapan berbeza, ini dan ini. Sama juga untuk yang ni. Maksudnya markah dia sebenarnya lebih daripada 2 lah. Banyak. Kalau kita pergi ke 4C pula, nyatakan satu perbezaan di antara proses pencernaan dalam struktur berlabel B dan struktur berlabel D. Jadi B ialah apa? Perut. D ialah usus kecil. Nyatakan dulu label itu. Cikgu ulang Kalau kamu dapat soalan ini, berikan nama dulu. Struktur B ialah perut. Walaupun skema tak ada jawapan, tapi kadang-kadang memang beri markah. Dan cikgu boleh kata hampir macam 7/10 kali itu markah diberikan kepada namakan label semata-mata. Walaupun dia tak terangkan, tapi dia hanya nyatakan label saja terus dapat markah. Okey, struktur D ialah usus kecil. Cikgu, kalau saya tulis duodenum, bahaya. Duodenum sebahagian daripada usus kecil. Dia duodenum, jejunum dan ileum sebenarnya. Usus kecil ada 3 bahagian. Duodenum, jejunum dan ileum. Jadi kalau anda tengok di sini,
Perut hanya terlibat dalam pencernaan protein, masih hasil pencernaan ialah polipeptidah. Perbezaan dia. Tapi kalau banding, ya, tengok ya, aspek yang sama ya. Jadi dia pencernaan bahan apa? Dia pencernaan protein. Untuk usus kecil, dia pencernaan semua. Karbohidrat, protein dan lipid. Bahan apa yang dia cerna. Bahan cerna. Lepas itu poin kedua, masing-masing sebut untuk hasil. Dan dia nyatakan page. Ini penting. Jadi, cikgu, boleh saya jawab dalam bentuk jadual ke? Saya buat satu tengah-tengah? Boleh. Tak ada masalah. B ialah perut, D ialah usus kecil, B mencerna protein saja, D mencerna protein, karbohidrat dan lipid dia. Boleh. Chin, boleh ikut? Buan, boleh ikut? Boleh. Boleh. Thank you ya. Jadi kita sambung untuk yang ini. Okay. Keratan rentas untuk sepohon pokok yang tumbuh dalam persekitaran panas dan kering. Gariskan panas dan kering. Hari itu kita dah mulakan soalan ini. Jadi, apakah penyesuaian? Okey. Apakah penyesuaian? Kejap ya. Cikgu menerima call orang. Kejap ya. Okey, jadi kita sambung ya. Minta maaf sangat-sangat. Kalau kamu tengok di sini, ya, sebab panas dan kering, dia berkira kata zero fit lah. Jadi cikgu pun tak nak buang masa ya. Sebab tadi cikgu nak tulis sebenarnya untuk soalan tadi yang siapa tak tahu untuk pencernaan ni, jangan lupa pergi bab 9 tingkatan 4. Bab 9 tingkatan 4. Ya, kerja kamu paling malas, sila nyatakan bab apa untuk setiap soalan. Itu pun cikgu kata alhamdulillah dah. Thank you so much dah. Daripada kamu tak buat apa-apa. Ataupun bagi janji pada diri sendiri, cikgu, sekarang saya tak tahu, nanti saya baca. Nanti itu bila? Okey? Jadi kita sambung untuk yang seterusnya. Okey? Ini pula kalau tak silap cikgu, penyesuaian pokok bab 7. Kalau tak silap cikgu, bab 7 tingkatan 5. Cikgu tak tengok juga sekejap ya. Bab 7 tingkatan 5. Penyesuaian tumbuhan pada habitat. Ya, betul. Penyesuaian tumbuhan pada habitat. Jadi cari jawapan di situ. Okey. Seperti pokok kaktus dan pokok kurma. Pokok kaktus dan pokok kurma. Itu pasal kurma tak boleh ditanam di Malaysia sebab hutan tropika, hujan yang konsisten ya. Itu pasal pokok kurma dia berbuah di Kelantan menjadi satu fenomena. Cikgu ulang ya. Siapa yang kalau yang Muslim dia tahulah, ada Kelantan juga mereka cuba nak tanamkan pokok kurma dan berjaya berbuah. Satu fenomena sebenarnya, fenomena. Memang jarang-jarang berlaku lah. Kecuali kalau betul-betul kering. Okey, nyatakan dua masalah yang dihadapi oleh tumbuhan itu untuk hidup di habitat tersebut. Dua masalah, ia kekurangan air, keadaan yang kontan melampau, keamatan cahaya yang sangat tinggi pada waktu siang, suhu yang sangat-sangat tinggi atau sangat panas pun terima. Ini semua ikut pada buku, tak ada masalah pun. Yang menjadi
cabaran, bukan ini C itu tapi sabar. B2, terangkan 2 penyesuaian pada struktur daun. Okey. Kalau ikut gambar raja di atasnya 2 penyesuaian pada struktur daun. Jadi kamu akan nampak dia dah bagi hints di sini sel pengawal, maksudnya inilah stoma. Stomata yang dalam. Dia bukan kalau dia kat dalam. Dan kamu juga boleh nampak di sini kutikel yang tebal. Kutikel yang tebal. Jadi benda itu sebenarnya dia cuba membantu daripada kamu dapat markah yang kosong. Murid-murid mempunyai stoma yang terbenam. Mempunyai kutikel salah. Kutikel yang tebal dan berlilin. Okey? Yang dua-dua ini P3, P4 dia lebih kepada konsep daripada buku lah. Okey, macam kaktus, daun yang kecil lah. Terubah sesuai kepada duri. Sebab dia nak kurangkan kadar transpirasi. Kurangkan kadar transpirasi. Murid-murid, ada soalan tak? Jadi kalau anda pergi yang ke sini, berdasarkan pernyataan di atas, stoma sesebuah setengah tumbuhan gurun terbuka pada waktu malam. Biasanya kita nak stoma buka pada waktu pagi, sekarang malam. Tutup pada waktu siang. Kenapa? Sebab elakkan kehilangan air berlebihan. Boleh faham? Kurangkan penyerapan karbon dioksida melalui stoma dan kurangkan kadar fotosintesis. Siapa ada soalan? Nanti kamu boleh tengok balik lah. Dalam YouTube tu kamu henti je tak tengok. Yang penting, dia pun akan bagi dalam WhatsApp jawapan ni. Yang penting, soalan. Jangan bagi saya shot sendiri, tanya tapi saya jawab. Tapi padahal kamu semua tak jawab satu hal. Lepas tu, ada soalan tak nak tanya. Itu macam. Nanti saya belajar. Nanti tu bila. So far okay lah? Bagus Farisha. Thank you Nadia Farisha. Thank you. Okay? Nanti buka sekolah, Cikgu pun tak tahu nak buat macam mana ya. Sebab Cikgu memang nak kumpulkan laporan. Nanti Cikgu akan buatkan senarai ya. Senarai untuk anda buat cek besok Tengok macam mana. Dalam grup WhatsApp lah kita tengok. Soalan nombor 6. Dan mungkin soalan yang terakhir kita bincangkan hari ni. Sebab memang line tak bagus lah. Cikgu tak boleh terima ni. Handphone pun panas gila dah. Kita sambung terakhir. Raja 6 menunjukkan struktur nefron. Okey. Cikgu, soalan ni bab keberapa? Ini adalah bab 13 ya. Bab 13 tingkatan 4. Okey, kalau bab 12 tak silap cikgu apa ya? Koordinasi dan gerak balas. Bab 13 ni sistem urinari manusia. Okey? Sistem urinari manusia. Kamu boleh balik kepada Google Classroom anda, ambillah buku teks itu baca ya. Jadi nefron kita dah cakap, cikgu pun dah terang di dalam kelas hari itu tahun lepas. Namakan proses Q dan terangkan proses Q ya. Proses Q. Okey. Di glomerulus dan Bowman capsule ni, capsule Bowman, kita tahu apa itu? Ultraturasan. Memang penting. Sebab dalam pembentukan urin 3 proses yang kau perlu ingat. Pertama ultraturasan, kedua penyerapan semula, yang ketiga perembesan. Okey. Keluarkan balik. Tengok ya, jadi apa itu proses, kenapa boleh ada proses Q? Lebih kurang sama dengan konsep macam mana dia nak menghasilkan tekanan darah yang tinggi untuk turaskan bahan-bahan dalam salur darah masuk ke dalam nefron. Jadi macam yang limfa tadi, tapi perlu bagikan nama ya, arterioafferent mempunyai diameter lebih besar daripada arterioefferent. Mesti bagikan nama khusus ya, arterioafferent. Kamu tak boleh kata arterio awal-awal lebih besar daripada arterio akhir-akhir, tak boleh. Okey, jadi dia akan mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi dan menyebabkan semua komponen darah terturas kecuali molekul besar-besar sel darah merah ataupun protein plasma. Termasuk juga platelet. Platelet pun dia tak boleh nak melintas. Kalau tidak, bayangkan platelet membuat pembekuan darah di dalam nefron. Jam. Okey, kita sambung.
Ini penting ya. Sangat penting. Ini soalan yang memang kita panggil kebat. Kandungan hasil turasan di K dan S. Okey. Kalau anda rajin buat K itu awal, S itu akhir. Kita tahu. Kalau kamu boleh sebutkan nama itu sebenarnya lagi bagus lah. Okey. K itu apa, S itu apa, sabar. Tapi yang penting kamu nampak awal-awal glukosa ada, akhir-akhir glukosa tak ada. Okey? Maksudnya kurang, dia negatif. Okey? Kurang ataupun hilang. Kurang ataupun hilang. Jadi apa yang berlaku di sini adalah awal-awal masuk nefron itu ada, pada hujung itu dah tak ada, maksudnya penyerapan semula berlaku. Penyerapan semula berlaku. Yang ini adalah poin pertama. Kalau cikgu gunakan warna lain, kamu akan nampak bahawa ada juga yang meningkat. Khususnya urea. Urea ini meningkat. Meningkat 100% ya. Memang meningkat 100%. Ataupun bukan 100%, 100 kali ganda. Jadi kenapa? Sebab itu yang cikgu kata. Apakah yang berlaku di dalam nefrons ya? Ini biasanya berlaku pada loops of Henle ya. Okey, loops of Henle tu. Kalau anda tengok soalan ini di tengah-tengah yang buat U-turn ni, U-turn. Okey, belajar ya, cari balik nota itu, baca, cikgu dah terangkan di dalam kelas, cikgu pun tak nak buang masa untuk ini. Jadi okey. Apa soalan dia kat sini? Nyatakan satu perbezaan perkataan amino asid antara K dan S, urea antara K dan S, betul? Kepekatan dia lebih tinggi. Manakala untuk kepekatan urea ada lebih rendah. Lebih tinggi, satu K lebih tinggi daripada S, satu K lebih rendah daripada S. Atau sebaliknya, kamu boleh kata S lebih tinggi daripada K pun boleh. Okey? Air kencing seorang pesakit mengandungi glukosa. Apakah penyakit yang dihidapinya? Itu pun dah keluar 2-3 kali dah dalam SPM. Jadi yang penting dia adalah diabetes salah, diabetes mellitus. Okey, ataupun kalau nak kata bahasa Melayu, kencing manis boleh, terima. Okey, kenapa terjadi? Pankreas pesakit tidak merembeskan insulin yang mencukupi, tidak merembeskan insulin yang mencukupi. Glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan kepada glikogen. Highlight perkataan berlebihan. Siapa yang tulis glukosa tidak dapat ditukarkan kepada glikogen? Salah. Okey, glukosa kalau kuantiti yang mencukupi diperlukan untuk respirasi. Jadi kamu mesti nyatakan berlebihan. Kita badan darah kita memang perlu ada glukosa yang paras optimum. Kalau dia berlebihan itu yang perlu tukarkan kepada glikogen. Kalau tidak kita akan dapat penyakit kencing manis ya. Dan di nefron kangaroo yang hidup di gurun mempunyai liku Henle yang panjang. Ini adalah soalan STPM sebenarnya. Biar je lah. Dia dah letak dalam SPM. Dah jadikan soalan kebat. Jadi yang penting liku Henle yang panjang. Liku Henle ini fungsi dia adalah, ataupun liku Henle ya, memekatkan air kencing. Memekatkan air kencing lah. Jadi kenapa dia pekatkan air kencing? Okay. Sebab kalau memekatkan air kencing, konsep dia adalah air akan jadi kurang dikeluarkan, simpan dalam badan lebih banyak, air yang kurang keluarkan. Okey. Dan dan di situlah kamu punya air kencing itu maksudnya akan jadi pekat. Lebih banyak air diserap semula dan menjadi Q menjadi pekat. Jiku, apa itu Q? Okey. Q di sini kalau anda tengok Q. Okey, proses Q ini ultra turasan. Jadi turasan ini, maksud Q ini dia rujuk kepada turasan ultra dalam nefron tersebut. Dia akan menjadi pekat. Jadi murid-murid ada soalan ke tidak? Murid-murid ada soalan ke tidak? Ada soalan. Okey, jadi kalau tak ada, nanti kamu boleh tengok balik dalam YouTube Cikgu akan upload lagi. Kamu boleh hentikan pada poin-poin itu dan cikgu akan uploadkan jawapan yang sama juga. Yang penting cuba jawab ya. Cikgu pun tak nak buang masa anda semua dan minta izin supaya semua buka kamera.
Ini yang last buka kamera anda semua. Untuk mengambilkan kedatangan secara screenshot lah. Nanti cikgu akan bagikan link hadiran juga. Sila buka kamera. Wah, perlu ke bebe tu, ya Allah. Okey. Buan, Fatin, Alia, buka kamera kejap je. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. 3, Alia, Najiha. 3, 2, 1. Wah, Alia, Najiha sombong ya. Tak apa. Itu je daripada cikgu hari ini. Terima kasih semua ya. Dan minta maaf, memang cikgu tak sambung tapi tak boleh. Lah memang panas lah handphone. Saya takut meletup je. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Thank you, cikgu. Bye. Welcome. 谢老师。啊，本科姐妹 OK 没有？哎，老师要关掉现在。哦，我蛮懂你哦。OK，我讲。